Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Padu sekarang ini ada banyak kontroversi, tapi paling menarik tentang padu ialah daripada Harapan Daily melaporkan orang Kelantan paling ramai daftar padu. Hairan kan? Kerajaannya kerajaan pembangkang. Kerajaannya adalah kerajaan yang boleh kata paling hater, paling membenci kerajaan Madani ini kerana dia dipimpin oleh kerajaan yang tidak sebulu langsung dengan kerajaan perpaduan. Tapi dilapor pula, orang Kelantan paling ramai daftar padu. Wow! Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pengkalan data utama padu dengan jumlah 484,639. Kita ingin ucapkan tahniah kepada pengurusan kampung, pengurusan daerah, pengurusan bandar, pengurusan-pengurusan yang lain kerana telah membantu mengisikan padu kepada rakyat di Kelantan. Data setakat 23 Mac lalu dikongsikan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Kelantan Muhammad Nur Aswadi Muhammad Nur. Beliau berkata angka itu bersamaan 38.8% daripada penduduk keseluruhan 1.2 juta di Kelantan. Bermula 2 Januari lalu hingga 23 Mac, seramai 484,639 penduduk Kelantan berjaya mengisi padu. Bagaimanapun, kami mahu jumlah mendaftar yang lebih tinggi. Kita ada masa berbakti sehingga 31 Mac ini dan menyeru semua untuk segera mengemaskini padu supaya tidak tercicir daripada mendapat segala bantuan kerajaan sebagaimana diumumkan katanya kepada media pada program daftar padu bersama Kelab Media Kelantan Darul Naim di Pejabat Penerangan Kota Bahru. Selepas Kelantan, jumlah penduduk mendaftar padu di pantai timur tersebut diikuti Pahang iaitu 406,892 dan seterusnya Terengganu 355,836. Menurut Muhammad Nur Aswadi, bagi memberi kemudahan kepada rakyat untuk mendaftar Jabatan Perangkaan di OSM Kelantan, mengambil tindakan proaktif membuka kaunter-kaunter di pejabat jabatan itu dan beberapa kawasan terpilih. Orang ramai boleh mendaftar padu menerusi telefon bimbit masing-masing dan jika memerlukan bantuan, boleh ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau ke mana-mana pejabat Japan. Selainnya, ada juga kaunter-kaunter dibuka di pasar-pasar raya Maidin bagi memudahkan masyarakat terutamanya orang kampung untuk mengisi ataupun mengemaskini padu, kata beliau. Tambahnya, orang ramai juga tidak perlu bimbang isu keselamatan maklumat mereka di dalam padu dan memberi jaminan perkara itu adalah kerahsiaan. Sebagaimana disebut beberapa kali oleh menteri yang berkaitan bahawa orang ramai tidak perlu bimbang kerana kerahsiaan maklumat ini terjamin. Pertamanya, padu diselenggara oleh pegawai-pegawai kerajaan dan mereka tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Kedua, padu pakai sistem yang dikelolakan Unit Permodenan, Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Cyber Security Malaysia dan beberapa agensi kerajaan yang sememangnya bertugas untuk menjamin keselamatan data pengguna. Terkini, akhbar melaporkan kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk melanjutkan proses pendaftaran dan kemaskini padu yang akan berakhir pada 31 Mac ini kerana mematuhi jadual bagi memperolehkan pelaksanaan penstrukturan semula subsidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi balasan penjelasan daripada Timbalan Perdana Menteri yang pastinya mengejutkan seluruh Perikatan Nasional. Kata Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, tiada deraf perjanjian kerajaan pembangkang. Ini secara tidak langsung menutup dan menoktahkan terus dakwaan-dakwaan yang dinyatakan oleh beberapa orang pemimpin daripada Perikatan Nasional yang kononnya mengatakan sudah ada deraf perjanjian antara kerajaan pembangkang. Rupa-rupanya, menurut Timbalan Perdana Menteri, itu semua tidak berlaku. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkata deraf perjanjian yang dikatakan pembangkang mutakhir ini sebenarnya tidak wujud. Jadi kalau begitu apa yang wujud? Netizen tanya, kalau begitu apa yang wujud?
Ada beberapa netizen menjawab, mereka kata yang wujud ialah cerita rekaan, yang wujud ialah pembohongan, yang wujud ialah pembangkang yang mungkin telah memutar belit fakta dan juga menjadikannya pembohongan, kata netizen. Fadila yang diberi tanggungjawab berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan untuk ahli parlimen berkata, beliau tidak ada menyerahkan sebarang draft seperti yang didakwa dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dalam pertemuan di Parlimen pada 19 Mac lalu, kata Timbalan Perdana Menteri, saya hanya mendengar permohonan Perikatan Nasional PN dan mendengar apa yang mereka tawarkan. Tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima, kata beliau lagi. Ulang sekali lagi, tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima. Jadi makna kata, mereka hanya berbincang secara lisan dengan hanya perjumpaan biasa. Justru tidak wujud satu dokumen draft perjanjian di antara kerajaan dan pembangkang seperti didakwa, katanya dalam satu kenyataan. Sekali lagi, netizen bertanya, jika begitu, apa sebenarnya yang wujud? Kalau draft perjanjian tidak wujud, apa yang wujud? Maka yang wujud ialah berita palsu dan cerita kosong, serta cerita yang diputar-putar belit, kata netizen. Menjelaskan pertemuan itu, Fadila berkata ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun, tambahnya. Di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan daripada Fadila. Ahli Parlimen Bersatu Rosul Wahid hari ini dilapor berkata ahli Parlimen PN menuntut peruntukan 3.5 juta setahun untuk wakil rakyat pembangkang dalam draft tawaran perjanjian baharu. Adakah Rosul sudah lihat draft itu? Soal Fadila. Jika belum, mintalah draft itu dari Ketua Pembangkang. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak, katanya. Jadi dengan ini, Timbalan Perdana Menteri sendiri sekolahkan semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang cuba mereka reka cipta cerita. Kata Timbalan Perdana Menteri, sudah lihatkah draft itu? Dia bertanya kepada Rosul, sudah lihatkah draft itu? Kalau belum lagi, minta dulu draft itu dari Ketua Pembangkang. Cuba lihat, benarkah draft itu wujud atau tidak? Dalam pada itu, juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, kerajaan belum mendapat apa-apa yang substantif daripada pembangkang pada waktu ini. Kita kena back to drawing board. Kalau ada ahli parlimen pembangkang merasakan perjalanan perbincangan lambat dan lembab, jangan salahkan kerajaan. Kena tanya Ketua Pembangkang kenapa ia lambat, katanya yang juga Menteri Komunikasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.